Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, saya harapkan semua pelajar yang berada di rumah kekal sihat. Okey, tak stres, dah berbulan-bulan kita tak datang sekolah. Okey, pertama sekali hari ini saya akan terangkan secara ringkas kandungan sejarah tingkatan 4 apa yang kita akan belajar. Untuk sejarah tingkatan 4 kita ada 10 bab. Okey, 10 bab. Okey, berkaitan dengan peristiwa semasa Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua sehinggalah Persekutuan Tanah Melayu memperolehi kemerdekaan. Okey. Sekarang kita akan tengoklah bab-bab dia. Okey, bab yang pertama Okey, bab yang pertama berkaitan dengan warisan negara bangsa. Dalam bab ni kita akan belajar latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat ke kawasan Alam Melayu, ke kawasan Asia Tenggara. Okey, Barat contohnya seperti British, Perancis, Spanyol, Belanda. Okey. Lepas tu kita akan belajar ciri-ciri negara bangsa untuk Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka ni kita dah belajar masa tingkatan 1. Okey, untuk silibus yang lama tingkatan 1, silibus yang baru tingkatan 2. Okey, lepas tu kita akan belajar keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang Kesultanan Melayu Melaka. Lepas itu kita akan belajar peranan pemerintah dan rakyat. Okey, untuk Kesultanan Melayu Melaka juga. Okey, ini ialah bab yang pertama. Seterusnya kita akan belajar tentang kebangkitan nasionalisme, semangat, perasaan cinta terhadap bangsa dan negara dan tanah air. Okey. Kita akan belajar maksud nasionalisme secara umum. Nasionalisme mengikut pandangan tokoh-tokoh. Kita akan belajar perkembangan. Macam mana perkembangan idea nasionalisme ni boleh berlaku di Barat. Okey, di Barat. Lepas di Barat kita akan belajar pula perkembangan nasionalisme di Asia. Okey, dua-dua ni terdapat perbezaan. Idea nasionalisme di Barat dan nasionalisme di Asia dan di Barat ada perbezaan dia ya. Macam mana dia boleh berkembang. Seterusnya kita akan belajar perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Okey, di Asia Tenggara. Dekat negara-negara jiran kita. Macam mana Indonesia, Filipina, Thailand, Myanmar, macam mana idea perkembangan nasionalisme di negara tersebut. Seterusnya kita akan belajar kesedaran nasionalisme di negara kita. Okey, kesedaran nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia Pertama, sebelum Perang Dunia Kedua dan selepas Perang Dunia Kedua. Okey, sebelum perang dan selepas Perang Dunia Kedua. Seterusnya kita akan belajar faktor kemunculan gerakan nasionalisme, perkembangan nasionalisme dan kesan perkembangan nasionalisme. Okey. Ini untuk bab yang kedua. Seterusnya bab yang ketiga. Untuk bab yang ketiga, kita akan belajar konflik dunia. Kita akan belajar konflik dunia. Apa yang terjadi pada dunia pada masa ni. Pada masa itu. Contohnya seperti Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua dan juga kita akan belajar tentang pendudukan Jepun di negara kita. Okey.
Dalam bab 3 kita akan belajar nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia. Okey, lepas tu kita akan belajar latar belakang Perang Dunia. Perang Dunia Pertama. Macam mana Perang Dunia Pertama ni boleh terjadi, siapa yang terlibat, siapa yang menang, siapa yang kalah, perjanjian apa selepas tu. Okey, kesan dia. Seterusnya kita akan belajar pula Perang Dunia kedua. Okey, Perang Dunia Kedua di Eropah. Dan kita akan belajar juga Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Termasuklah di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Okay, seterusnya kita akan belajar faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Apa sebab Jepun menduduki negara kita semasa Perang Dunia Kedua? Kita akan belajar dasar pendudukan Jepun di negara kita. Okey, adakah mereka lebih baik daripada British ataupun lebih kejam daripada British? Okey. Seterusnya kita akan belajar perjuangan rakyat. Perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun di negara kita. Okey, selepas itu kita akan belajar perkembangan gerakan nasionalisme tempatan. Okey, semasa pendudukan Jepun. Okey, lepas tu kita akan lihat, kita akan belajar apa yang terjadi keadaan negara kita selepas kekalahan Jepun. Selepas kekalahan Jepun, apa yang terjadi pada negara kita pada masa itu. Okey, seterusnya bab yang keempat. Dalam bab yang keempat kita akan belajar satu tempoh masa selepas Jepun kalah sehingga kehadiran tentera British balik. Kehadiran British. Okey, selepas Jepun kalah sehingga kehadiran British. Okey. Bila British datang ke Tanah Melayu, mereka telah memperkenalkan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, mereka telah memperkenalkan British Military Administration, pentadbiran tentera British. Okey, selepas perang, selepas kekalahan Jepun, British sampai, mereka memperkenalkan pentadbiran tentera British. Okey, selepas itu mereka telah mengisytiharkan, mengasaskan satu pentadbiran. Satu pentadbiran yang baru yang diberi nama Malayan Union. Gagasan Malayan Union. Okey, lepas tu kita akan belajar reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union. Adakah menerima, menentang. Okey, Malayan Union. Dan kita akan belajar penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Okey, kita tahu sebelum Perang Dunia Kedua, Sarawak adalah sebuah dalam pentadbiran keluarga dinasti Brooke. Okey, lepas tu kita akan lihat reaksi penduduk tempatan Sarawak terhadap penyerahan Sarawak kepada British. Adakah mereka menerima ataupun menolak? Okey, sama juga di Sabah. Sabah pun sama. Kita akan belajar penyerahan Sabah kepada kerajaan British. Sebelum kita tahu British ditadbir oleh North Borneo Company. Okey, kita lihat apa reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah kepada British. Okey, ini selepas Perang Dunia Kedua, bab 4. Seterusnya bab kelima. Bab kelima kita akan belajar Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, Persekutuan Tanah Melayu. Okey, kita akan belajar latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Kita akan belajar kenapa Persekutuan Tanah Melayu diwujudkan oleh British. Okey, bagaimana Persekutuan Tanah Melayu boleh wujud. Kita akan belajar faktor-faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Kita akan belajar ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu dan kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, bab yang kelima berkaitan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, untuk bab yang keenam ialah ancaman komunis
dan pengisytiharan darurat. Sekarang pun kita tengah darurat. Tapi sama atau tidak darurat semasa komunis ataupun darurat sekarang ni. Okey, ada beza ya. Okey, dalam bab 6 ni kita akan belajar macam mana pengaruh komunis boleh berada di negara kita. Siapa yang bawa, bagaimana, di mana. Okey, kita akan belajar ancaman komunis di negara kita. Bagaimana mereka memberi ancaman. Okey, dan kita akan belajar usaha yang dilakukan oleh pihak British, Persekutuan Tanah Melayu bagi menghadapi ancaman komunis. Dan seterusnya kesan zaman darurat. Kesan zaman darurat menentang komunis terhadap negara kita. Adakah memberi kesan sehingga ke hari ini? Okey, kesan zaman darurat. Seterusnya bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh ialah usaha ke arah kemerdekaan. Okey, kita akan belajar latar belakang idea negara yang merdeka. Okey, kita akan belajar jawatan kuasa hubungan antara kaum. Sebab Persekutuan Tanah Melayu bukan hanya terdiri daripada orang Melayu semata-mata. Tetapi pada masa itu jumlah orang Melayu dengan jumlah orang bukan Melayu dia tidak jauh berbeza macam sekarang. Macam sekarang dah berbeza tapi pada masa itu hampir sama. Okey. Lepas tu kita akan belajar sistem ahli. Okey, lepas kita belajar sistem ahli ni untuk apa dilaksanakan? Bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk melatih pemimpin tempatan mentadbir negara, terlibat dalam pentadbiran negara. Okey, lepas tu kita akan belajar sistem pendidikan kebangsaan, usaha-usaha untuk menyatupadukan penduduk melalui sistem pendidikan kebangsaan. Okey, seterusnya penubuhan parti politik di Tanah Melayu. Okey, untuk bab yang ke-8 kita akan belajar pilihan raya. Okey, pilihan raya, perkembangan pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu bila diwujudkan, untuk apa diwujudkan. Kita akan belajar proses-proses pilihan raya umum pertama di Persekutuan Tanah Melayu. Okey, lepas pilihan raya kita akan belajar tentang penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan. Dan kita akan belajar peranan Kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu. Okey, pendedahan untuk berkerajaan sendiri. Okey, seterusnya ialah perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Kita dalam bab 9 kita akan belajar perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang menjadi asas kepada perlembagaan Persekutuan Malaysia hari ini. Okey. Dalam bab ni kita akan tengok, kita akan belajar usaha-usaha rundingan kemerdekaan antara pihak Persekutuan Tanah Melayu dengan kerajaan British. Okey, rundingan kemerdekaan, usaha-usaha untuk mendapatkan kemerdekaan negara. Okey, kita akan belajar peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, peranan membina perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, seterusnya langkah penggubalan, menggubal, membina, membuat. Okey, perlembagaan. Penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Okey, seterusnya kita akan belajar Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okey, ini ialah antara usaha-usaha untuk mendapatkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, untuk bab yang ke-10, pemasyuran kemerdekaan. Pemasyuran, diisytiharkan, dimansurkan sebagai sebuah negara yang merdeka, diiktiraf sebagai sebuah negara yang merdeka. Okey, dalam bab ni kita akan belajar apa maksud
kemerdekaan. Apa erti kemerdekaan? Okey, persediaan kita untuk menjambut pemasyuran kemerdekaan negara. Detik-detik pemasyuran kemerdekaan negara dan kesan kemerdekaan kepada negara kita. Adakah sama seperti berada di bawah British ataupun berbeza? Okey, seterusnya yang terakhir. Okey, kita akan belajar prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Prinsip kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, itulah 10 bab. Okey, 10 bab sejarah tingkatan 4. Okey, sekian. Kita jumpa lagi. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.